Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita dimulakan dengan Kerajaan Sarawak mempunyai pelbagai sumber pendapatan selain daripada hasil yang dijana menerusi cukai pelancongan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, cukai pelancongan merupakan satu komponen yang kecil daripada pelbagai sumber yang menjana pendapatan untuk negeri ini. That is just a small component, the way I see that tourism tax. So far, it's not really affecting us. The amount of revenue that we manage to collect from some others, oil and gas and things like that. We are not specifically looking at that and then saying out that we are losing so much, because there are so many others that we can generate income. And I think we'll just leave it as it is. In the meantime, there will come a time when we might have to revisit this. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Hotel Kuching Park sebagai hotel pintar dan digital pertama di Kuching pada Selasa. Jelasnya, industri pelancongan Sarawak masih tersenarai di bawah senarai Kerajaan Persekutuan. Justeru ujarnya, Kerajaan Persekutuan masih memerlukan kerjasama Sarawak dalam sektor pelancongan. It was not even debated, when it was the list was when they bulldozed the thing through into the federal list. But tourism is something which the states are also involved, and especially Sarawak, they need Sarawak also. So that's why we can cooperate very well with the federal government. We don't really make that into a big issue. Terdahulu ketika berucap, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak berkata, Hotel Kuching Park menjadi hotel pertama di Sarawak yang dilengkapi sistem hotel pintar dan digital. Menurutnya, ini selaras dengan misi Malaysia ke arah negara pintar dan pendigitalan. This is what we call innovation, and it is commendable because Malaysia is also focusing on smart tourism, and also Sarawak is very much focusing on digitalization, which involves the digitalization and development of smart, innovative and futuristic products, as well as the related services. Such initiatives are also important in securing a resilient and sustainable tourism industry that is ready to face the future challenges or any crisis head on. We must be able to face any adversity, including the dreaded pandemic, if the mitigating factors are well in place. Mengulas lanjut, beliau berkata penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian pada zaman ini telah berkembang dengan pesat. As such, I believe the stakeholder and management of Kuching Park Hotel have realized that technology is a significant catalyst in the progress of the hotel industry in Sarawak. I believe this is the right move. What Kuching Park Hotel has done to be creative and innovative in serving their guests, who will be thrilled with the latest digital and smart ways of enjoying their stay in the hotel. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin mencanangkan beberapa penyelesaian bagi menangani masalah kesesakan yang berlaku di Tol Sungai Tujuh kepada penduduk sekitar. Beliau berkata penduduk kampung yang tinggal di sekitar situ menghadapi masalah kesesakan sehingga terpaksa berbaris panjang sehingga 2 ke 3 jam lamanya, terutama sekali pada hujung minggu dan hari cuti pelepasan Am. Sehubungan itu, katanya, beliau telah mengemukakan cadangan termasuk pemasangan papan tanda LED yang terang dan jelas untuk memudahkan pengembara membezakan laluan untuk kenderaan tempatan dan kenderaan asing. Dan jadi saya telah membuat beberapa cadangan pagi ini, iaitu saya telah minta pengusaha bahan booth di sini, iaitu tanda-tanda itu, buatlah tanda-tanda yang lebih besar dan juga tanda-tanda LED. Ya, itu ada juga lampu supaya mereka boleh lihat dari jauh di mananya lorong untuk kereta Malaysia, lorong untuk kereta asing. Ya. Dan jika kita khaskan ada satu lorong di tepi di sini, lorong ini sebenarnya untuk lorong kecemasan.
untuk ambulans dan sebagainya. Jadi lorong ini boleh digunakan untuk orang-orang kampung, balik ke kampung. Dan juga semasa keluar juga dari kepada kampung. Dan juga kepada pegawai-pegawai yang bertugas, iaitu immigration, custom, kadang-kadang dia nak pergi balik, kalau queue, dia ada tukar shift juga. Jadi kita mau satu lorong khas ini yang tidak boleh adalah bebas dan tidak akan kenakan kesusahan lalu lintas lah. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan tinjauan ke atas kesesakan lalu lintas di bangunan bayaran tol Jambatan ASEAN yang berhampiran dengan pos kawalan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baram di Miri pada Selasa. Mengulas lanjut tentang kesesakan yang sering berlaku di ICQS Sungai Tujuh, Datuk Seri Lee mendedahkan beliau juga telah memberi cadangan ke Jabatan Kastam dan Jabatan Imigresen untuk mempertingkatkan segala kemudahan dan pengubahsuaian reka bentuk. Nampaknya kita kena mempertingkatkan lagi lah segala kemudahan di Sungai Tujuh di sini untuk immigration dan custom, termasuk menggunakan elektronik, iaitu sistem menggunakan teknologi, seperti untuk kenderaan dan immigration, tempatnya untuk boothnya sebagainya. Saya telah pun berbincang dengan pengarah custom baru-baru ini dan telah juga memberitahu dengan pengarah juga immigration, iaitu minta mereka lah turun ke padang dan melihat bagaimana kita boleh membahasaikan, mempertingkatkan supaya laluan lalu lintas ini boleh dipercepatkan. Ya. Selepas itu, Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin telah meninjau projek naik taraf sistem perparitan konkrit di Kampung Masjid Kuala Baram Fasa 2 yang telah siap lebih awal dari jadual asal dan kini memberi manfaat kepada penduduk setempat. Beliau berkata projek ini merupakan permintaan daripada penduduk sekitar memandangkan kawasan tersebut sering menghadapi isu banjir kilat. Dalam pada itu, katanya dengan terlaksananya projek ini, maka isu banjir kilat yang berlaku setiap kali menjelang musim tengkujuh dijangka akan diselesaikan sepenuhnya. Difahamkan, projek dengan skop merangkumi parit konkrit sepanjang 170 meter dan lebar 1.8 meter ini telah menelan kos sebanyak RM250,000. Ia dilaksanakan pada 19 September 2022 di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Dun Senadin. Beralih ke Sibu dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK komited dalam usaha meningkatkan permohonan Endowment Fund Sarawak EFS dan bantuan ibu bersalin BIB dalam kalangan masyarakat. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, mengikut petunjuk prestasi utama KPI Kementerian, permohonan itu perlu ditingkatkan kepada 90% tahun ini. Adun Dalat itu berkata pada 2022, hanya 72% permohonan EFS daripada 32,740 kelahiran direkodkan, manakala bagi BIB hanya 80% daripada 26,687 direkodkan di Sarawak. Katanya permohonan kini boleh dibuat secara online dan pemohon tidak perlu lagi pergi ke jabatan atau agensi kerajaan untuk memohon dengan syarat semua dokumen lengkap. Manakala jelasnya bagi kawasan yang tidak mempunyai liputan internet yang memuaskan, mereka perlu menggunakan kaedah manual. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melawat wad bersalin di Hospital Sibu pada Selasa. Dalam lawatan itu, Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan bantuan kepada dua penerima BIB dan EFS iaitu Sundai John Mikai dan Sharifah Nur Hazlindawatin Wan Sapari. Laporan berikutnya, Sarawak berhasrat menjadi pengeksport makanan bersih kepada seluruh Malaysia dan luar negara menjelang tahun 2030. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin berkata, Kerajaan Persekutuan sentiasa menyokong visi Sarawak menjadi pengeksport makanan bersih utama negara dan di peringkat dunia. So this Jabatan Kuasa Pembangunan Bersama, I think that is very important because federal government should all the way to support and facilitate the vision of Sarawak to become the net food exporter by 2030. Sarawak is the largest state of this federation. So naturally, it should play an important role for safeguarding the food security, not only for Sarawak but also for Malaysia.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom di Kuching pada Selasa. Tujuan kunjungan hormat tersebut adalah untuk membincangkan cadangan bagi menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan bersama Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak bagi Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan bekerja seiring dalam industri agro makanan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata, Kerajaan Sarawak berminat menubuhkan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, di negeri ini untuk membantu mengawal sempadan berkaitan dengan industri agro makanan. The special committee that looked into sharing together with federal and state government is that so that we be able to share the information, their vision, the way forward and so on, be shared with the state government so that what we're doing in tandem with what the Malaysia government, especially how to move forward with the agro industry. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebabfakta. Salam UKAS.